Bismillah, tajwid seminit. Huruf hijaiyah. Kalau nak baca Al-Quran, nak tak nak kita kena kenal huruf-hurufnya terlebih dahulu. Huruf hijaiyah adalah 29 huruf dalam bahasa Arab yang bermula dengan alif sampai ya. Susunan yang masyhur ini disusun oleh Al-Imam Nasir bin Asim Al-Laythi yang meninggal pada tahun 90 Hijrah. Ia disusun berdasarkan bentuk dan rupa huruf-huruf tersebut. Kalau anda perasan, ba, ta, sa disusun satu geng. Jim, ha, kha satu geng. Dan seterusnya. Susunan huruf hijaiyah yang original adalah seperti ini. Huruf alif. Huruf alif sentiasa dalam keadaan sukun, yakni mati. Dan huruf yang datang sebelumnya sentiasa dalam keadaan fathah, yakni berbaris atas. Makhraj huruf ini berasal daripada rongga mulut atau dikenali sebagai al-jawf. Bunyi huruf ini adalah, huruf ini tak ada bunyi. Tapi yang bunyi a, i, u tu apa? Itu namanya huruf hamzah. Huruf alif ni fungsi dia adalah untuk memanjangkan huruf yang berbaris fathah sebelum dia dengan kadar 2 harakat. Contoh, qalu, hasid, kitab. Huruf ini boleh jadi tebal, boleh jadi nipis, bergantung kepada huruf yang datang sebelumnya. Huruf ba. Huruf ba adalah huruf yang makhrajnya di 2 bibir. Huruf ini disebut secara jelas dan ia merupakan huruf yang nipis. Huruf ba ni senang nak sebut sebab dalam bahasa kita sama macam huruf B. Ba, bi, bu, bari'ikum, wa bi'sal masir, al-buruj. Apabila ia berbaris sukun, ia akan menghasilkan lantunan bunyi atau lebih dikenali sebagai qalqalah. Ab, ib, ub, birabwah, iblis, wala yubdin. Namun, harus berhati-hati dalam melantunkan ba supaya tidak menambah hamzah pada bunyi tersebut. Seperti birabwatin. Huruf ta. Huruf ta merupakan huruf yang ringan yang dihasilkan dari hujung lidah dan gigi kacip yang atas. Ia berkongsi makhraj dengan huruf dal dengan ta. Huruf ini serupa dengan huruf yang kita selalu guna, yakni ti. Ta, ti, tu. Ta'kulun, yatima, turja'un. Apabila ia dalam keadaan sukun, ia akan menghasilkan bunyi seperti bisikan atau dikenali sebagai al-hams. At, it, ut. Watlu alaihim, fitnah, tafawut. Namun, harus berjaga-jaga supaya tidak menjadikan bunyi hams seperti bunyi sin. Watlu alaihim. Huruf sa. Huruf ini berkongsi makhraj dengan dhal dengan dha. Cara untuk menyebut huruf ini adalah dengan meletakkan hujung lidah di bawah gigi kacip. Jadi, anda kena keluarkan lidah sedikit, seolah-olah menggigit hujung lidah. Huruf tha juga merupakan huruf yang nipis. Cara menyebut dia, tha, fi, thu. Contoh, mithaqahum, hathitha, thuluth. Kalau tak keluarkan lidah, maka dia akan jadi bunyi sin. Misaqahum. Dalam keadaan sukun pula, ia akan menghasilkan sifat al-hams. Ath, ith, uth, yalhath, fahaddith, al-muthla. Huruf jim. Huruf jim terhasil dari tengah lidah bertembung dengan langit-langit bahagian atas. Berkongsi makhraj dengan shin dengan ya. Huruf ni disebut dengan jelas dan merupakan huruf yang nipis. Ja, ji, ju, ja'ala lakum, nunji, wujuh. Seperti huruf ba, jim juga akan menghasilkan lantunan bunyi apabila disukunkan. Aja, ija, uja, tajri, al-ma'arij, tujza. Dan semestinya kita berhati-hati supaya tidak menyekat bunyi lantunan qalqalah tersebut.
tajri. Dan jangan pula kita melemahkan bunyi jim seperti tajri. Huruf ha. Huruf ha ni dihasilkan daripada pertengahan tekak dengan mengetatkan rongga anginnya. Ia berkongsi makhraj dengan huruf ain. Dalam bahasa Arab ada dua jenis H, ha dengan ha. Cara membezakan ha dengan ha adalah dengan mengetatkan rongga udara di tekak. Ha atau melonggarkannya ha. Ha, hi, hu. Halal, ar-rahim, hubba. Ha akan menghasilkan bunyi al-hams, yakni bunyi macam berbisik ketika ia sukun. Ah, ih, ahlam, fasabbih, zuhzih. Huruf kha. Huruf kha merupakan salah satu huruf yang bersifat tebal. Bunyinya dihasilkan dari kawasan tekak yang hampir dengan mulut dan berkongsi makhraj dengan huruf ghain. Cara nak bezakan kha dengan ghain, kha bunyi dia kering dan ghain bunyi dia basah. Oleh kerana ia adalah huruf yang tebal, ia mesti disebut dengan mengangkat belakang lidah. Kha, khi, khu, khalidin, wal yaumil akhir, mimma khuliqa. Apabila ia sukun, ia akan menghasilkan al-hams. Akh, ikh, akhladah, ikhwana, ukhtaha. Huruf dal. Huruf dal merupakan huruf yang perlu disebut dengan jelas. Berbeza sikit dengan huruf D yang ada dalam bahasa Melayu. Cara nak sebut adalah dengan menggunakan hujung lidah dan gigi kacip yang atas. Sama tempat macam huruf ta. Da, di, du, Dawud, yahdi, na'budu. Dan apabila disukunkan, ia akan menghasilkan bunyi lantunan, yakni qalqalah. Walaqad, fidyah, udkhuluha. Dan seperti huruf-huruf qalqalah yang kita dah lalu, kita kena berhati-hati supaya tidak menyekat bunyi lantunan tersebut seolah-olah ada hamzah. Contoh yang tak tepat, udkhuluha,